Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1046, antara paparan utama. Bencana dari hutan, balak bukan puncanya. Bencana banjir di Melaka. Pecat menteri, bukan atlet. Pemimpin Pakatan Harapan sedang buat apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah dua tokoh Islam yang agak berpengaruh bersuara, tiba-tiba ada pemimpin yang nampaknya terasa. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dilaporkan berkata, fakta sebenar mengenai aktiviti pembalakan perlu dirujuk kepada pihak yang mempunyai kuasa berkaitan seperti Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau Jabatan Alam Sekitar JAS. Beliau berkata keadaan menjadi tidak tepat apabila timbul pelbagai persepsi yang disebar di media sosial sedangkan aktiviti pembalakan negara dikawal ketat termasuk mengikut garis panduan antarabangsa di bawah Protokol Geneva 1925 dan Deklarasi Rio. Kalau betul pembalakan menyebabkan banjir besar, di Selangor banjir besar tak ada pembalakan. Wilayah Persekutuan tak ada pembalakan. Pasal apa ada banjir? Selangor tebang kayu di mana? Wilayah Persekutuan ada hutan di mana? Jadi tuduhan banjir berpunca daripada pembalakan sebenarnya bukan 100% betul. Sama di Kedah, semua banjir orang tuduh balak. Macam berlaku di Titi Hayun, Yan, satu negara tuduh ada pembalakan di Gunung Jerai. Ujarnya pada sidang media lapor berita harian. Katanya fakta Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mendapati hujan dalam masa 1.5 bulan turun dalam masa 6 jam menyebabkan air melimpah, menghanyutkan pokok dan batu besar. Sama di Selangor, hujan begitu banyak dalam masa singkat jadilah banjir. Jadi jangan semua banjir pasal balak, tegasnya. Menurut Muhammad Sanusi, beliau turut mengikuti misi bantuan banjir di Selangor. Saya tengok kayu yang sangkut di sungai dan naik ke rumah orang bukan kayu balak. Itu pokok biasa, bukan boleh buat balak. Pokok itu cucuh api pun tak jadi bara. Siapa biasa duduk dalam hutan tahu. Bukan pokok balak, itu pokok kayu yang senang tercabut. Tuduhan kata ada pembalakan, apabila kita tidak jawab, orang akan percaya. Ini masalah netizen yang bercakap kutip fakta tepi longkang dan kata benda tu betul sedangkan sebenarnya tidak. Mereka sepatutnya kena ambil maklumat daripada pihak yang berkuasa. Pembalakan ada jabatan yang kawal, semua ikut protokol antarabangsa. Semua peraturan dalam industri pembalakan, perhutanan dan alam sekitar di negara ini berdasarkan protokol yang kita tanda tangan di peringkat antarabangsa, bukan tanda tangan di Facebook, Twitter, TikTok. Itu semua tak boleh pakai. Katanya seperti dipetik. Dakwaan yang dibuat oleh 45 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menuntut supaya siasatan dilakukan merujuk kepada kes tsunami balak dan banjir lumpur yang berlaku di Pahang. NGO ini termasuk Sahabat Alam Malaysia SAM dan Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam PEKA. Mereka langsung tidak mendakwa banjir di Selangor dan wilayah persekutuan berpunca daripada pembalakan. Tetapi Muhammad Sanusi melawat sungai dan rumah mangsa banjir di Selangor, kemudian membuat kesimpulan apa yang dilihatnya ialah pokok yang mudah tercabut. Kalau benar ikhlas hendak mencari sama ada dakwaan pembalakan punca tsunami balak, pergilah ke Bentong Pahang. Bagi mereka yang ada common sense dengan melihat imej dan video yang dihantar di media sosial, sudah amat jelas bahawa balak yang bertaburan di perkampungan telah memusnahkan harta benda dan rumah-rumah rakyat. Memang pembalakan ada protokol dan prosedur operasi standard SOP yang wajib diikuti. Tetapi protokol dan SOP apa yang diguna pakai oleh pembalak apabila cerapan dari udara jelas menunjukkan hutan digondol licin? Kebebalan apakah ini?
Kenyataan beliau bahawa netizen bercakap kutip fakta tepi longkang adalah satu penghinaan bukan sahaja kepada aktivis dan NGO pejuang alam sekitar, malah ia menghina dan melukai hati mangsa-mangsa banjir lumpur yang rumahnya ranap dilanggar balak. Mengapa beliau begitu defensif sehingga sanggup menafikan kebenaran imej dan video yang begitu jelas? Adakah beliau hendak melindungi Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga timbalan Presiden partinya? Di atas dunia ini, mulut boleh berkata-kata, tetapi di akhirat nanti, saksi yang akan berkata-kata. Negeri Melaka bergantung kepada pelancongan sebagai salah satu daripada sumber pendapatannya. Pelancongan apa jika negeri itu sering ditenggelami air dan harta benda musnah? Melaka mengalami banjir pada November tahun lalu. Kini Melaka banjir lagi. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dilaporkan telah melawat ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Durian Tunggal dan Alor Gajah pada 4 Januari lalu. Hu Puai Tiong, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Melaka berkata, kedatangan mereka amat dialu-alukan. Beliau berharap mereka mengambil peluang ini untuk melihat sendiri kesusahan yang dihadapi oleh rakyat akibat daripada kegagalan kerajaan untuk mengatasi masalah banjir di Melaka. Masalah banjir di Melaka bukan isu yang baharu. Sejak saya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri pada tahun 2008, banjir kilap berlaku hampir setiap tahun di beberapa kawasan hotspot apabila hujan turun dengan lebat, khususnya pada musim tengkujuh iaitu pada bulan November hingga Mac setiap tahun. Apabila banjir kilap berlaku dengan begitu kerap, lebih-lebih lagi di beberapa kawasan yang sama, ia bukan lagi satu bencana semata-mata, tetapi juga merupakan kegagalan kerajaan untuk mengenal pasti punca masalah dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang efektif, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Perdana Menteri dan Ketua Menteri perlu mengambil kesempatan lawatan tersebut untuk memahami punca berlakunya banjir kilat secara berulang kali dan menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan secara menyeluruh. Antara punca utama banjir kilap berlaku adalah kegagalan untuk memastikan infrastruktur pengairan dan saliran diselenggara dan dinaik taraf dengan baik. Sebagai contoh, pintu kawalan air baraj Sungai Melaka telah rosak untuk beberapa tahun tetapi masih belum dibaik pulih. Baraj ini mempunyai 4 pintu tetapi hanya satu yang boleh berfungsi. Oleh itu, air hujan tidak dapat mengalir ke sungai dengan baik, tegasnya. Kalau Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mencari kayu balak di dalam rumah di Kampung Morten yang dinaiki air, tentu tidak akan berjumpa. Ini kerana punca rumah di kampung tersebut yang bersebelahan Sungai Melaka dinaiki air ialah disebabkan air pasang besar dan hujan lebat ditambah dengan hanya satu baraj yang dapat berfungsi. Dalam hubungan ini, kata Puai Tiong, pada tahun 2019 bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng meluluskan peruntukan 10 juta ringgit untuk membaiki baraj air tersebut setelah perkara ini dibangkitkan oleh Wakil Rakyat Pakatan Harapan. Namun beliau mendakwa setelah berlakunya pertukaran kerajaan, projek tersebut masih tidak siap lagi sehingga hari ini. Rakyat menanti-nantikan sama ada projek ini akan siap pada April 2022 seperti yang dijanjikan oleh Ketua Menteri, ujarnya. Menurut beliau lagi, dalam Belanjawan 2022 Negeri Melaka, Ketua Menteri juga telah mengumumkan bahawa 931.2 juta ringgit akan diperuntukkan untuk projek-projek pengurangan banjir. Perdana Menteri juga telah mengumumkan ketika lawatan beliau ke Melaka hari ini bahawa peruntukan 8 juta ringgit tambahan telah diluluskan untuk langkah-langkah jangka masa pendek. Semua peruntukan ini amat dialu-alukan tetapi projek-projek tersebut perlu dilaksanakan dengan segera dan berkesan, katanya. Beliau juga mendakwa banjir kerap berlaku kerana kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan gagal merancang dan memantau pembangunan dengan baik. Pembangunan telah berlaku dengan pesat dengan terbinanya pelbagai bangunan yang besar dan tinggi di kawasan bandar. Namun, adakah sistem saliran telah dinaik taraf dengan menyeluruh untuk memenuhi keperluan semasa? Projek tambakan laut telah dijalankan secara besar-besaran di Melaka. Ini menyebabkan gangguan terhadap aliran sungai dan air hujan ke laut ketika hujan turun, bidasnya. Masalah banjir merupakan isu yang rumit. Ini kerana puncanya berbeza antara negeri-negeri. Justru satu pendekatan tidak boleh digunakan untuk semua situasi. Namun satu isu yang nampak dengan jelas ialah kewujudan tangan-tangan durjana yang menjadi punca sebenar banjir semakin menggila. Bekas Ketua Menteri Adli Zahari bersetuju dengan kenyataan Puai Tiong. Katanya selagi sistem baraj di Sungai Melaka tidak dibaiki dan ditambah baik serta menaik taraf sistem batu ampar, maka sekitar Durian Tunggal, Kerubong dan Bandar Melaka akan kekal mengalami banjir berulang.
Kita sudah mengganggu aliran air di Sungai Melaka bagi menjadikan pelancongan negeri. Namun banjir berulang juga akan menyebabkan ekonomi negeri dan kehadiran pelancong juga terkesan. Sampai bila rumah harus terendam dan sebahagian hidup rakyat dalam ketakutan serta kerosakan harta benda sekiranya sistem tidak segera ditambah baik, tegasnya. Adli berkata pasang surut air laut tidak wajar dijadikan alasan kerana laut memang pasang dan surut semenjak azali lagi. Berhentilah menyalahkan Tuhan apabila ditimpa bencana. Siapa yang patut dipecat? 10 menteri dan 4 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang makan gaji buta atau 144 atlet yang telah menyumbang kepada negara. Bagi saya lebih baik pecat 10 orang menteri dan 10 timbalan menteri bergaji besar dalam kabinet gergasi yang gagal untuk berfungsi daripada menggugurkan atlet yang telah sekian lama berkhidmat untuk negara tanpa sebarang ganjaran yang lumayan. Tegas Steven Sim, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Mertajam. Bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, berita bahawa 144 orang atlet telah digugurkan dalam program latihan kebangsaan amat mengecewakan. Beliau merujuk kepada perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Belanjawan 2022 pada 29 November 2021 untuk Kementerian Belia dan Sukan KBS. Ketika itu, beliau telah membangkitkan isu kekurangan dana yang diperuntukkan untuk sukan kompetitif. Sebagai contohnya, ujar Steven, bagi penyediaan sukan antarabangsa, KBS hanya memperuntukkan sebanyak 17.5 juta ringgit untuk tahun 2022, sedangkan Malaysia bakal menghadapi 3 acara sukan antarabangsa iaitu Sukan SEA Hanoi 2022, Sukan Asia Hangzhou 2022 dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Bandingkan peruntukan ini dengan Belanjawan 2018 di mana 71.5 juta ringgit telah diperuntukkan untuk Sukan Commonwealth Gold Coast 2018 dan Sukan Asia Jakarta 2018, katanya. Beliau telah menyatakan kekhawatiran bahawa dengan pengurangan mendadak ini, atlet dan persatuan sukan tidak mendapat peruntukan yang mencukupi untuk berdepan dengan cabaran sukan antarabangsa pada tahun ini. Namun, kata Steven, ketika saya membangkitkan jurang peruntukan belanjawan yang besar tersebut, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu sendiri telah menjawab di Dewan Rakyat bahawa kami telah pun meneliti tentang perkara ini dan pihak MSN dan juga pihak KBS telah pun memberi komitmen bahawa segala perancangan daripada atlet-atlet kita dan juga persatuan-persatuan sukan yang akan mengambil bahagian tidak akan terabai dan akan memastikan mereka akan berada di tahap prestasi yang terbaik bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menteri KBS telah memberikan jaminan kosong di Parlimen. Jelas, Menteri telah menipu di Parlimen apabila hanya sebulan selepas jaminan beliau bahawa KBS tidak akan mengabaikan para atlet. Seramai 144 orang atlet telah digugurkan daripada program latihan sukan kebangsaan, dakwa Steven. Menurut Steven, ada sesetengah atlet negara telah mengadu bahawa KBS tidak berunding dengan mereka sebelum membuat keputusan untuk menamatkan perkhidmatan mereka. Ini telah memperlakukan atlet kebangsaan kita seakan-akan alat pakai buang yang boleh disingkirkan bila-bila masa dengan begitu sahaja. Sepatutnya para atlet perlu diberi jaminan kerja dan pasca kerjaya sukan agar mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada mencapai kecemerlangan dalam sukan masing-masing bidasnya. Mengimbas mengenai apa yang dilakukan oleh KBS untuk atlet semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Steven menjelaskan sebuah pusat atlet yang bertujuan menjadi sebuah pusat sehenti one-stop center bagi isu-isu berkaitan hak, kebajikan, kerjaya dan pendidikan atlet serta pelaksanaan khidmat pelindungan kesihatan seumur hidup untuk atlet kebangsaan telah ditubuhkan. Ketika itu, kata Steven, KBS pernah dikritik kerana terlalu memanjakan atlet walaupun sebenarnya pentadbiran Pakatan Harapan bertujuan untuk mengimbangkan antara hak atlet dengan kuasa besar yang ada pada Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Ini bagi mewujudkan satu suasana yang lebih sihat di mana para atlet bukan sahaja dihormati dan dirunding dalam kerjaya sukan mereka, malah akan dibimbing dengan lebih baik dari segi hak, kebajikan serta masa depan pasca kerjaya sukan, jelasnya. Sebab itu juga Steven melihat lebih baik pecat 10 orang menteri dan 10 timbalan menteri yang mendapat gaji lumayan yang entah apa fungsinya berbanding menggugurkan atlet yang jelas telah mencurahkan keringat bakti mereka kepada negara. Gaji menteri dan timbalan menteri tersebut lebih daripada memadai untuk menampung kembali atlet kita dalam program latihan sukan mereka, tegas Steven. Jom Channel ingin menambah
Pecat sekali 4 orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang goyang kaki serta penasihat-penasihat yang mengarut dan muntah ke darah duit rakyat itu. Sekarang kita nampak atlet-atlet dijadikan kambing hitam sebab kantung kerajaan sudah kering. Lepas ni siapa pula yang akan kena buang? Ini kerajaan keluarga Malaysia atau keluarga 69? Presiden Amanah Muhammad Sabu tidak bercuti di Dubai. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau menyatakan telah menyantuni mangsa banjir di Kampung Lombong kemarin. Kita tahu kita tidak mampu menggantikan segala barang dan harta benda mereka yang musnah akibat banjir, namun kita tetap berkongsi kesukaran yang mereka alami. InsyaAllah pejabat ahli Parlimen Kota Raja akan berperanan untuk mengkoordinasi dan menjadi penghubung kepada semua agensi pusat dan negeri dalam membantu rakyat. Ini inisiatif berterusan yang akan kita jalankan, tegas beliau. Kata Muhammad, seramai 700 keluarga mangsa banjir menerima sumbangan kerajaan pusat dan kerajaan negeri Selangor di Dewan Majlis Pembendaharaan Kelang MPKK Kampung Lombong yang terletak dalam Parlimen Kota Raja yang diwakilinya. Setiap mangsa menerima sumbangan RM2,000 sekeluarga, iaitu setiap RM1,000 dari pusat dan negeri. Alhamdulillah, kata Muhammad. Beliau tidak lupa menghargai kehadiran Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas Jabatan Perdana Menteri Datuk Mastura Muhammad Yazid, Exco Kerajaan Selangor Ustaz Zawawi Mughni, Pegawai Daerah Kelang Faisal, Ahli Majlis Ismail, Penghulu Mukim Tok Azharuddin dan Ketua Kampung Lombong Tok Jalil. Selain itu, beliau juga memanjangkan ucapan terima kasih kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Kerajaan Negeri Selangor di atas bantuan dan pemulihan yang dilaksanakan bagi membantu mangsa yang terjejas akibat banjir. Sementara itu, dalam satu hantaran ringkas di Facebook, Amiruddin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Tua berkata, setakat 4 Januari 2022, sebanyak 8,219 keluarga telah menerima bantuan Selangor Bangkit BSB melibatkan peruntukan 8.239 juta ringgit. Kerajaan negeri akan memulakan proses penyerahan sumbangan rumah ke rumah bagi memudahkan rakyat menerima bantuan, tegasnya. Maknanya penerima tidak perlu lagi pergi dan kemudian berbaris panjang di mana-mana pusat pemberian bantuan. Dalam pada itu, di Negeri Sembilan, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Locke berkata, sebagai wakil rakyat, apabila kawasan yang diwakili dilanda bencana adalah menjadi tanggungjawabnya untuk membantu rakyat yang terkesan. Katanya, bagi negeri yang tidak biasa dengan fenomena banjir besar seperti Selangor, Negeri Sembilan turut menghadapi musibah tersebut tanpa sebarang kesiapsiagaan. Kawasan Dewan Undangan Negeri yang saya wakili iaitu Cenah di daerah Jelebu merupakan antara kawasan yang paling teruk terjejas di Negeri Sembilan. Beberapa kawasan dalam kawasan parlimen saya di Seremban juga terjejas, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Lengging dan Ampangan, ujarnya. Selain pembantunya yang hanya disebut sebagai Desmond dan pasukannya, Anthony memuji dan mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli majlis serta ketua dan ahli jawatankuasa Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK yang amat cepat bertindak untuk membantu mengenal pasti keadaan di lapangan. Menurut beliau, pasukan Pusat Khidmat dan MPKK telah menyediakan makanan dan air minuman kepada mangsa banjir dengan segera. Menyedari bahawa masalah yang paling besar selepas banjir ialah lombokan sampah dan lumpur, beliau mengambil tanggungjawab untuk membersihkan kawasan yang paling teruk terjejas iaitu di Pekan Titi dan Kampung Cenah. Pusat khidmat saya menyewa jentera dan lori untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Saya juga mendapat bantuan daripada beberapa pemaju yang menghantar kontraktor mereka untuk membantu. Hasilnya, saya dapat memobilisasi 11 buah jentera JCB Backhoe dan 10 buah lori untuk mengangkut semua sampah dan membersihkan lumpur dalam masa 10 hari, katanya. Pihaknya juga mendapat khidmat sekumpulan pekerja yang mahir dalam kerja-kerja membersihkan longkang yang sangat sukar dan memerlukan tenaga fizikal yang kuat. Beliau juga menyediakan peralatan kepada mereka seperti water jet dan water pump untuk memudahkan kerja pembersihan di kawasan di mana bekalan air tidak stabil. Di Negeri Sembilan, kerajaan negeri juga memberi bantuan tunai RM1,000 kepada setiap keluarga mangsa. Semua peruntukan tersebut disalurkan kepada akaun Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri. Untuk memudahkan mangsa, kami menyampaikan bantuan dalam bentuk tunai tanpa sebarang proses permohonan. Semua maklumat diperolehi melalui MPKK dan penerima hanya perlu memberikan salinan kad pengenalan dan laporan polis, jelasnya. Bagi memotong semua pita birokrasi, Balai Raya Kampung digunakan untuk mengagih
menagihkan bantuan keuangan. Saya tahu masih banyak yang perlu dilakukan, namun semangat bantu-membantu di kalangan kita akan memperkuatkan azam kita untuk membina semula. Kesimpulannya, sebagai wakil rakyat, saya berharap saya menjadi sebahagian daripada penyelesaian dan bukannya menjadi sebahagian daripada masalah, tegas Anthony. Di mana pula pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Selepas ke Pahang yang dilanda tsunami balak, beliau ke Melaka yang juga dilanda banjir. Bertemu warga Tangga Batu dan Lubuk Cina yang terkena kesan teruk banjir. Harap sumbangan kecil saya ini membantu kurangkan beban mereka, katanya dalam satu hantaran ringkas di Facebook rasminya. Beliau juga menziarahi mangsa-mangsa banjir di Hang Tuah Jaya dan Kota Melaka sambil menghantar bantuan banjir daripada pihaknya. Sebelum itu, pada 5 Januari lalu, Anwar menerima kunjungan Duta Besar Sweden ke Malaysia, Dr. Joachim Bergstorm. Menurut beliau, perbincangan berlegar di sekitar isu-isu terkini antarabangsa dan wilayah, termasuk pelaksanaan sistem demokrasi dan hubungan perdagangan antarabangsa Malaysia dan Sweden. Pada Oktober tahun lalu, beliau menghadiri pertemuan dengan Duta Qatar, Yaman, Arab Saudi, Pakistan, Kuwait, Afghanistan dan Oman. Beliau juga menerima kunjungan Duta Besar Chile, Velasco von Pilgrim dan Duta Amerika Syarikat, Brian D. McVitus. Pelik, bagaimana pemimpin yang dicemuh Presiden Pejuang, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, sebagai masanya sudah berlalu, masih menerima kunjungan hormat duta-duta asing ke negara ini. Mengkritik boleh, tetapi cerminlah diri sendiri dahulu sebelum memperlekehkan pemimpin parti lain. Tiada manusia wa ima pemimpin yang sempurna. Apapun, pemimpin Pakatan Harapan kekal bersemangat tinggi dan membantu rakyat. Mereka tetap diiktiraf masyarakat antarabangsa walaupun tidak menguasai Putrajaya. Penghormatan diperolehi, bukan dituntut. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.